Daerah Otonom Kabupaten Bamayau terletak di barat laut wilayah Guangxi. Jumlah penduduk di sini tak sampai 300,000 orang, tetapi terdapat 70 warga emas yang hampir berumur 100 tahun. Daerah ini adalah salah satu daripada 5 daerah dengan jumlah warga emas berumur panjang tertinggi di dunia. Alam sekitar yang bersih, gaya hidup yang sihat dan genetik orang setempat ialah faktor panjang umur mereka. Kesihatan dan panjang umur ialah sasaran manusia. Ia juga harapan dan doa terindah bagi manusia. Pada permulaan era Cina baru, purata usia orang Cina ialah 35 tahun. Pada tahun 2019, setelah 70 tahun penumbuhan Cina, purata usia orang Cina telah mencapai 77.3 tahun. Ketika kita imbas kembali sejarah, menunjukkan kehangatan angka yang kelihatan biasa akan kelihatan luar biasa kerana terdapat kehidupan, kebahagiaan tidak terhitung dan kemajuan besar masyarakat Cina di sebalik angka tersebut. 科学技术引入到医学以后，大大的促进了医学的发展。很多过去我们不知道的病，我们知道了；有些病我们还发现了药品，发现了疫苗。 我们发现了各种各样的治疗方法，医学或者健康这个领域，依靠科技发展，跟上了时代的要求和健康的需要，我们才能在践行健康中国伟大战略、呵护人类健康伟大事业中走得更准、走得更远，更主要走得更好。 Doktor yang tulus dalam kerjayanya. Dunia kini berada pada zaman baharu yang dinamik disebabkan oleh teknologi moden dan pemikiran inovatif. Kemajuan masyarakat dan peningkatan kualiti kehidupan amat memerlukan penyelesaian yang berdasarkan sains dan teknologi. Penyelesaian sains yang bijaksana demi kesihatan masyarakat. Pada awal musim bunga, kesejukan masih dapat dirasai. Huang Tao dan isterinya Xiaoxi bertolak pada awal pagi. Xiaoxi sudah hamil 12 minggu. Hari ini, mereka akan pergi ke hospital daerah untuk menjalani pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan ini bukan sahaja dapat memeriksa perkembangan janin, tetapi juga menjalani pemeriksaan genetik dan radiologi bagi janin berisiko tinggi. Pencegahan dan intervensi awal dapat menurunkan risiko terhadap ibu dan janin. Ini ialah kunci untuk tingkatkan kualiti kesihatan masyarakat. Usaha galakan dan hebahan Institusi Perubatan Asas Cina selama bertahun-tahun memperlihatkan liputan pemeriksaan pranatal berjaya mencapai 95.1%. Pasangan ini memilih melakukan pemeriksaan NIPT, ujian pranatal bukan invasif. Ujian ini ialah pilihan baru sejak beberapa tahun lalu, berbanding dengan ujian pranatal tradisional dan teknik diagnostik. Ujian NIPT tidak memerlukan tusukan supaya rasa sakit ibu hamil dapat dikurangkan. Lebih penting lagi, rangkuman ujian lebih luas dan lebih tepat. Xiaoxi takut pada darah, tetapi dia tetap bertahan ketika 5 mm sampel darahnya diambil. Di dalam sampel darah yang kecil ini, terdapat harapan ibu hamil yang terindah. Genetik menyimpan maklumat tentang susunan kehidupan, pertumbuhan dan kematian. Ia kata kunci yang tentukan kesihatan tubuh manusia. Sejak genetik ditemui, para saintis memberi kepastian yang ia dapat membantu manusia dengan membuka dunia pengetahuan baru tentang kehidupan. 它意味着你基本上所有的数据都在里面了，这个蛋白质、大分子的数据、基因的数据，现在的这一时刻，你身体里的小分子的，比如说氨基酸、这个维生素、激素，所有的数据都在这血里了。所以这个血液告诉我们所有的东西。 DNA yang didapatkan daripada ibu hamil ialah kunci membuka kod kehidupan janin.
Melalui teknologi genetik terkini, ia dapat mengesan lebih daripada 1,000 penyakit secara serentak. Walaupun satu tabung darah nampak mudah, proses pemeriksaannya adalah sangat rumit. 那我们通过基因检测，其实是可以通过你检测你的血液，看到你的血液里边能够有什么样的细菌和病毒存在。当然，这样需要大量的这个测序，因为细菌和病毒也是外来的基因，它入侵到你的身体里，也在你的血液里留下痕迹了。我们检测出来了以后，就能够做准确的诊断和治疗，能够让我们更好的了解自己的身体，了解自己的健康状况。 Pasangan suami isteri ini sabar menunggu hasil ujian. Wang Matau yang berusia 106 tahun ialah penduduk tertua di desa ini. Setelah berbual dengannya, Xiao Xie berasa selesa dan tabah. Hasil ujian NIPT Xiao Xie telah keluar. Ia satu berita yang baik. Berita baik yang harus disambut oleh sekeluarga. Nyawa yang sedang dikandung ini membawa harapan baru kepada keluarga yang biasa ini. Kebahagiaan yang bertambah hari demi hari buat mereka menanti-nantikan kehidupan baru yang akan datang. Bangunan unik yang nampak seperti tanaman berteres ialah Bank Genetik Nasional di Shenzhen. Genetik telah menjadi sumber strategi penting negara. Tempat ini akan menjadi sokongan asas bagi perkembangan kajian sains hayat, perubatan dan industri biologi. 保存基因，懂得基因，了解基因的结构，决定于当前也决定于未来的一个人类的生命最重要的一个事情。 Kajian dalam bidang genetik merupakan kunci kemajuan dan persaingan dunia perubatan pada masa depan. Haiwan yang seperti tikus ini dikenali sebagai tupai muncung besar. Selain haiwan primat, haiwan ini memiliki persamaan evolusi dengan manusia. Sejarah perkembangan perubatan moden ialah sejarah aplikasi dan penemuan melalui haiwan makmal. Tupai muncung besar masih memerlukan satu peluang untuk menjadi selebriti dalam kalangan haiwan makmal. Ini tupai pertama di dunia yang melakukan perubahan genetik. 非常非常激动啊！现在我们看到也很激动。数据非常有价值，但是我们做研究，我们是需要做一些这基因的修饰，然后才能够 很准确的知道这个基因的功能呐，所以这个时候我们就需要做一些这个转基因技术的平台。 Pasukan Chengping pilih satu bidang yang tidak pernah dicuba sebelum ini. Selepas berhempas pula selama 4 tahun, mereka berjaya bangunkan sistem kultur persenyawaan in vitro spermatogonia tupai dan hasilkan tupai muncung besar pertama yang berubah genetik. Ia menyelesaikan kekurangan teknik manipulasi genetik dalam kajian tupai muncung besar. 那我们现在已经把细胞打到数据的高完率上了。我看一下，这次这个细胞注射的非常好。应该说，我们这个体系是建立了一个技术的平台。将来，你不管是在利用数据做任何的这个疾病的这个模型的研究， 你需要这个进行基因编辑，那么都可以用我们这套体系来做，所以它是一个就像奠基石一样的作用。 Tujuan dasar kajian perubatan adalah menerokai penyakit manusia dan mekanismenya sehingga dapat memenuhi kaedah pencegahan dan rawatan. Penemuan pasukan Chengping hanyalah langkah kecil kajian bagi bidang genetik. Mungkin langkah kecil ini yang akan membawa perubahan besar pada akhirnya. 做科研就是要尝试一些新的一些东西。如果你很多东西你都知道该怎么做了，其实这就不是科学家的一个他应该做的事情。所以我们应该做的事情就是去做，就是很多别人没有做的，就是去做一些创新性比较高的一些东西。 Inovasi adalah pendorong utama untuk bergerak maju. Peluang adalah milik orang yang inovatif. Pada tahun 2018, filem Dying to Survive telah mengundang perhatian seluruh masyarakat. Ia membuat orang Cina mengingati satu frasa,
iaitu ubat sasaran. 我没看完，当时我觉得看起来很难受。在没有看那个电影之前，我就知道这个事情。 Cho Yan Ru tidak pernah menyangka pemeriksaan kesihatan biasa sebelum bersara telah menunjukkan dia menghidapi barah paru-paru tahap 4. 2014年的11月11号就确诊我是左下肺癌，有一些沮丧。我们爸爸妈妈2个老人都是86岁，我就不想让他们知道我得了病，是我妹妹在那边难过，哎呦，哭得死去活来的。 Nasib Cho Yang Ru berubah sepenuhnya. Bagi menyembuhkan penyakitnya, dia mula mengambil ubat sasaran impor. 当我诊断说有机会吃靶向药的时候，哎呦，我觉得好像获得了重生一样的。 Namun, tamparan lebih besar telah tiba. Setelah mengambil ubat sasaran impor tersebut buat satu jangka masa, doktor beritahu dia untuk berhenti dan menggantikan dengan ubat lain disebabkan kesan sampingan serius. 当出现了严重的不良反应的时候，就必须要换药了，必须要换。不换药又停了药，那意味着他的生命可能就不久了。 Cho Xiang Tong ialah Dr. Cho Yan Ru. Dia ceritakan kisahnya kepada Cho Yan Ru. 他就说他的爸爸是患那个肺癌走的，那个时候他还是个主治医生，他没有这么多的临床经验去关照他父亲的病，他是眼睁睁的看到他父亲不行的，他当时很难受，很难受。所以我就立志就把肺癌药把它作为研究方向，一直在做，做到今天。 Dr. Ding Lieming tak pernah bertemu dengan Cho Yan Ru dan Cho Xiang Dong. Namun, barah paru-paru kronik telah pun menemukan mereka bertiga. Pada tahun 2002, Ding Lieming dan dua rakan sekerjanya menghasilkan campuran ubat sasaran khas untuk barah paru-paru. Pada ketika itu, kajian ubat sasaran di China masih belum ada. Terdapat penambahan 10,000 penghidap barah pada setiap hari di China. Secara purata, terdapat 7.5 orang yang didiagnosis setiap minit. Mereka menghadapi dilema yang sama seperti Cho Yan Ru. Ding Lieming pilih untuk melakukan sesuatu. Untuk membolehkan rakyat China menampung ubat sasaran yang berkualiti, Ding Lieming buat keputusan untuk menjalani penyelidikan ubat baharu di China. 一些朋友啊，一些专家都会为我们担忧，觉得你们在做一件不可思议的事，或者说成功可能性非常小的事，劝我们：哎呀，你们还是做一点仿制药吧，因为觉得那个风险小，是吧？成功可能性会大一点。这个创新的确太难。 Proses pembangunan ubat baharu adalah panjang. Dari penyaringan awal, pengesahan rekaan makmal, sehingga eksperimen terhadap haiwan. Proses-proses ini tidak boleh diabaikan. 7 tahun berlalu dengan pantas dalam menempuh cabaran. Ding Lieming dan ubat baharunya telah berada di fasa akhir, iaitu percubaan double blinded. Ia mengejutkan semua orang kerana Ding Lieming ingin melakukan percubaan dengan ubat sasaran terbaik di dunia. 什么叫双盲的实验呢？就是大夫不知道，病人也不知道，只有一个这个统计学家他知道，但是呢，他是随机的把这个药啊比较平衡的分到2组里去。人家是全世界第一个上市的同类的药物，在这个领域就等于是树立了一个标杆。那你能不能和人家齐头？ 或者说能不能比人家更好，那就是看出你这个药物，你未来你的临床价值。我作为主持人呢，非常紧张，能不能疗效比他好？这不良反应能比他少，所以心里很忐忑的。 Inovasi selalu penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Ding Lieming berhasrat untuk menamatkan jalan yang dipilihnya sendiri. 9 bulan telah berlalu. Ding Lieming masih menanti hasil eksperimen double blinded. 这个非常有喜剧性的一幕啊！当时我们这个研究伙伴在申燕院士的办公室，是吧？一起来等着这个盲点的揭开。一打开，我们的组疗效。 按照时间来算，我们是4.6个月，比对照药3.4个月要长34%。安全性
不良反应是比例总的我们是60，对照组70，而且数量少，程度轻，所以大家一看，哎呦，兴奋啊，高兴啊。开网以后就证明它是等效的，但是艾克替尼对于皮肤、腹泻这2种最主要的不良反应都比吉菲替尼少，统计学上有显著差异。Perbezaan kecil dalam statistik dapat tentukan hidup mati bagi pesakit. Khabar baiknya ialah ubat sasaran yang dibangunkan oleh Ding Lieming telah mencapai keberkesanan yang sama dengan ubat sasaran import. Selain itu, penunjuk kesan sampingannya adalah lebih baik daripada ubat sasaran import. Ubat sasaran yang dibangunkan oleh orang Cina ini mendapat anugerah tahap 1 kemajuan teknologi nasional pada tahun 2016. 非常光荣，做了一件为国争光的大事。 Pembangunan ubat baharu diakui di dunia sebagai industri berteknologi tinggi yang berjangka panjang, menelan belanja dan berisiko tinggi. Penjualan ubat dengan harga baik pada suatu tahap penyelidikan ialah sesuatu yang biasa dalam bidang ini. Namun Ding Lieming menolak tawaran pemerolehan oleh satu syarikat multinasional. 当时出价是2.5亿美金，那么那是10年的时候，那个时候在中国这可是个天价，那对我们来讲。 的确是很大很大个数字，因为那个时候我们欠银行的钱是1.5亿人民币。说实话，我们太需要钱了。Ding Lieming bertegas untuk letakkan kuasa menetap harga pada tangan sendiri. Ditetapkan harga ubat pada 60% daripada harga ubat import yang serupa. Pada waktu yang sama, dia juga merangka polisi pemberian ubat yang lebih longgar. Sejak pemasarannya pada 12 Ogos 2011, lebih dari 90,000 pesakit barah paru-paru yang memenuhi syarat menerima ubat percuma dengan nilai pasaran lebih daripada RMB 10 bilion. Setelah menghentikan penggunaan ubat selama 40 hari, Dr. Cho Siang Dong memperkenalkan ubat sasaran domestik ini kepada Cho Yan Ru. Cho Yan Ru menjadi golongan pesakit pertama yang guna ubat sasaran ini di kawasan barat daya China. 吃的时候我很有意思感的，经常说宝贝凯美拉，我喜欢你，你拯救我来了，好，然后就服下去了，然后觉得哎呀好爽啊，就这样想。Cho Yan Ru kembali untuk pemeriksaan 4 bulan kemudian. Akhirnya dia mendengar khabar yang paling dinanti-nantikan. 尤其你看这块，这是凸出来了，对，而这儿呢就缩回去了。我们再往下看，实际上也很明显，你看这是一大片，而这儿呢就有吸收。 那么左下肺的病变也是肺上控制的还是不错。Ubat sasaran buatan negara berkesan pada Cho Yan Ru. Satu keajaiban yang dia harapkan telah pun benar-benar berlaku. 对于晚期的肿瘤病人，我们要通过我们不断的努力，一代一代的新的抗肿瘤药物的研发，综合治疗方式的。 不断的合理的应用，让病人实验室得上了一个晚期的肿瘤，也让他能够像高血压、糖尿病一样，成为一种可控的慢性疾病。Cho Yan Ru telah menggunakan ubat ini selama 5 tahun. Hidup seperti orang biasa ialah kebahagiaan terbesar buat dia. 第一个5年过去了，我们要争取第2个5年，内心有的是感恩，有这一颗感恩的心，我就觉得有力量走下去，真的。如果说人生是一个故事，我的故事也是很可以的。如果说这个故事要结束的话，我觉得这个故事也是很完美的。 Di Beijing, desa Hochang dikenali sebagai hub internet di China. Generasi muda mengejar impian mereka pada era internet di tempat ini. Yang Hua ialah salah seorangnya. 在北京确实节奏也比较快，自己手上的任务也比较重，压力确实挺大的。
Akhir-akhir ini, ketidakselesaan perutnya membuatkan Yang Hua gelisah. Satu set data di internet membuatkan dia tidak tenang. Di China, barah perut ialah tumor malignan yang paling kerap dijumpai. Faktor yang mengakibatkan angka kes melambung tinggi ada kaitan dengan kurangnya perhatian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Yang Hua terpaksa untuk hentikan kerjanya buat sementara. 多长时间了？1个月左右了。这个不舒服的症状主要表现是什么呢？肚子胀，偶尔反酸。 Doktor sarankan Yang Hua untuk jalani gastroskopi. Ini merupakan pilihan utama untuk pemeriksa saluran cerna bahagian atas. Namun, rasa muak dalam proses ini seringkali membuatkan para pesakit tak boleh tahan. Yang Hua larikan diri seperti ramai orang akibat rasa takut dengan gastroskopi. Si kecil ajaib inilah yang hilangkan kerisauan Yang Hua. Wang Xinhong asalnya seorang jurutera yang terlibat dalam pembangunan produk komunikasi visual. Disebabkan sekumpulan data, dia telah mengubah kerjayanya pada pertengahan umur. 中国只有不到4万个内镜医生，要服务8000万到1亿人。在中国做这个胃镜检查的时候，它有医疗资源的问题。 Ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan sumber perubatan ialah tujuan asal pasukan pembangunan ini. Mereka mengintegrasikan teknologi maju daripada banyak bidang dan hasilkan sistem gastroskopi kapsul kawalan magnetik yang pertama di dunia. Kapsul kecil ini mengambil masa bertahun-tahun oleh penyelidik. Terdapat ratusan komponen tersembunyi di dalam kapsul bersaiz 27 mm, berdiameter 11.8 mm dan jisim kurang daripada 5 gram. Kapsul ini ialah hasil penggabungan antara perubatan dan kejuruteraan. Ia dikenali sebagai kaedah evolusi dan inovatif untuk pemeriksaan barah perut. Yang Hua ada rasa ingin tahu tentang teknologi baharu ini. Dia buat keputusan untuk cuba kapsul kawalan magnetik ini. 哎，张嘴，小心吞咽，别咬啊，放嘴里。 Setelah kapsul gastroskopi yang dikawal secara magnetik memasuki esofagus, kanta mikro dengan sudut pandangan sebanyak 150 darjah mula rakam dengan sudut mikro dan kejituan bertahap milimeter. Dalam masa 15 hingga 30 minit, ia dapat kumpulkan ribuan gambar perut. Gambar tersebut dihantar tanpa wayar dan ditayangkan pada skrin komputer dengan jelas secara langsung. Pemeriksaan ini tidak menyakitkan, tidak meninggalkan bekas dan tidak perlu anestesia. Walaupun masih tak dapat digunakan untuk mengambil sampel, ia dapat mengurangkan kegelisahan pesakit yang tidak suka menggunakan cara pemeriksaan tradisional. 满足医生在临床上在胃中获取不同位置、获取不同病变的这样的一个要求，控制精度在毫米量级，这就我们说的精准磁控。 Menurut statistik, hanya 20% pesakit barah perut tahap pertengahan dan akhir pasca pembedahan yang hidup setelah 5 tahun. Sekiranya ia dikesan awal, peluang untuk hidup 5 tahun pasca pembedahan mencapai lebih dari 95%. Kapsul kecil yang dikawal dengan magnet ini dapat hilangkan ketakutan orang terhadap pemeriksaan penyakit perut dan kurangkan kerisauan orang tentang penyakit perut. Perubahan yang dibawa oleh inovasi teknologi telah memberikan kemudahan kepada banyak orang. Pada awal tahun 2020, pandemik COVID-19 melanda dunia. Ia merupakan kejutan kepada seluruh dunia. Feng Fen ialah ketua jururawat Hospital ke-9 Xi'an. Pada saat kritikal, Feng Fen ambil inisiatif untuk menjadi anggota pasukan perubatan Shanxi dan pergi ke Hubei. 我当时没有告诉父母，我怕他们担心。我们在武汉55天，我瞒了他们54天。 Meskipun Feng Fen dan pasukannya telah membuat segala persediaan sebelum bertolak, tetapi suatu masalah kecil menjadi cabaran besar kepada mereka. 护目镜布满水珠、水雾，
然后我们要去看，要去观察，要去操作呀，就通过这种水雾的一个缝隙去看。然后我们戴手套都是3层手套，去给病人扎针的时候，手上的感觉是完全下降的。有一个队友，他扎针的时候，那2针没有穿刺上，就是挺着急的。然后我说，哎，那刚好我们不是带的那个新式武器吗？我们拿来试一下呀。1针成功了，大家都觉得很开心。Senjata baharu yang dapat mengesan salur darah melalui permukaan kulit ini sebenarnya berasal daripada teknologi angkasa China. 这个是红外血管成像仪，它解决的问题就是咱们在静脉注射的时候，有很多人的血管看不到、找不着，用这个东西一看就看得很清楚。航天呢，拍摄地面中间呢要穿过这个层层的这些云雾，如果不进行图像处理的话，这个信号实际上是会受到很多影响的。 跟我们想看到皮下血管有点类似。Gambar bulan ini ialah gambar bulan paling jelas dan paling lengkap yang diumumkan di dunia setakat ini. Kamera panorama yang mengambil foto ini dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Optik dan Mekanik Halus Xi'an Academy Science China. 如何把图像拍出来是光学技术，如何让图像变得好看，让原来看不到的东西现在能看到，这是算法技术。 Permintaan selalu menjadi dorongan dalam inovasi teknologi. Keperluan negara dan rakyat ialah misi dan tanggungjawab ahli bidang teknologi. 孩子打针打了2、3针就打进去，哎呀，这个看得撕心裂肺。护士就说：“你们中科院的做研究的，你就不能做一个什么东西，让我们医生能看到这个血管，这样呢，我们扎针就容易一些。” Melihat kekecewaan dan harapan para jururawat, Chu Rui buat keputusan untuk mencuba. 我们是要自主创新的东西，后来我们就发展出来自己独创的一套系统。从我们发明了这个系统之后，全世界其他的后进者都在抄袭我们的系统，这是让我们挺自豪的一件事情。8 bulan kemudian, alat pengimejan salur darah inframerah generasi pertama berjaya dicipta. Selepas itu, mereka terus meningkatkan kualiti produk baru. Bukan saja dapat lihat salur darah di bawah kulit dengan jelas, tetapi juga kedudukan jarum di dalam salur darah. 可以称为护士之眼了，它减轻护士的一个穿刺的一个压力。再一个就是病也可以减少痛苦啊。Di China, terdapat 4.45 juta orang jururawat seperti Feng Fen yang berkhidmat untuk pesakit setiap hari. Teknologi hebat daripada bidang angkasa memasuki dunia perubatan dengan begitu mudah. Hal ini selesaikan masalah perubatan, eratkan hubungan doktor dan pesakit, tingkatkan rasa pencapaian tenaga perubatan dan tingkatkan kebahagiaan para pesakit. Sama seperti Feng Fen, pasukan bahagian radiologi dari Hospital Haidian di Beijing juga sibuk bertempur di barisan depan pandemik. Jumlah kunjungan di bahagian radiologi bertambah 2 kali ganda di sekitar Tahun Baharu Cina 2020. Hal ini membuatkan pasukan radiologi yang berjumlah 42 orang ini terlalu sibuk. 一个 CT 扫描呢，从上到下就是覆盖全肺，你的图像呢有300多幅，都看一遍还是需要花一些时间的。注意力比较集中的情况下的时候，可能大概10分钟、15分钟能完成。但是在状态不好，比如说比较疲劳的状态下，可能这个时间还会延长。Pada ketika ini, Lida Sheng sangat harapkan alat yang kuat. AI 在医疗这个场景当中，它的核心应用大幅的提升医生的一个工作的效率，让他在有限的时间里边、有限的资源当中，能够去诊断、治疗更多的患者，并且能迅速的去提升他的一个诊断的质量。Inti kecerdasan buatan ialah manusia menggunakan kecerdasan yang dicipta untuk melayani manusia dengan lebih baik. Cheng Kuan berkomitmen untuk bangunkan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang pemeriksaan barah paru-paru. Menurutnya, China yang mewakili wilayah luas dan penduduk ramai memiliki potensi yang besar untuk penerapan teknologi kecerdasan buatan. Ini kelebihan China dalam pembangunan kecerdasan buatan. 通过计算机来模拟大量的这种神经网络的结构，像人一样去学习某一道题，我做对了，我就去这个奖励；做
做错了我就去惩罚他，在这个过程当中他就越学越智能，越学越熟悉。人工智能学习的一个过程就跟我们教一个小孩、教一个学生是一模一样的，其实并没有什么太神秘的。Pandemik COVID-19 membuatkan Chen Quan mendapati kesan kecerdasan buatan terhadap manusia. Sejak Tahun Baru Cina tahun 2020, Chen Quan mengubah arah kajian pasukannya untuk kumpulkan kes pesakit COVID-19. Kecerdasan buatan digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data raya. Dia bangunkan sistem penyaringan pneumonia dan pemantauan kes pandemik yang mempunyai hak harta intelektual berdikari. Sistem ini digunakan di lebih daripada 50 buah hospital dengan pantas. Hospital yang Li Da-sheng kerja guna sistem ini dengan segera. 你看这边一打开我们之后，就可以显示出来一个红色的这个预警，那么就是说判断这个病人可能是有肺炎。AI 的它没有疲劳，而且呢，它可以持续不断的，就是说很快速度的，比较就是准确的，就是给你一个结果啊，可以大大的缩短我们的影像的诊断时间，那基本上也就在2-3分钟。你觉得这次上线中最大的挑战是什么呢？于那个我们团队的那个心理还是有一定冲击的。饱满，毕竟是疫区嘛。虽然有挑战，但是我们还非常好的克服。Teknologi maju ini memanfaatkan seluruh dunia. Hanya dalam masa beberapa bulan, sistem kecerdasan buatan China telah digunakan di 14 negara Eropah dan lebih daripada 90 institusi perubatan di seluruh dunia untuk sediakan perkhidmatan saringan COVID-19. Andrà tutto bene。人工智能在医疗领域的未来，其实它就是帮助医生、帮助整个行业建立起我们称之为人类诊疗服务能力的命运共同体。Kecerdasan buatan telah membawa manusia menuju ke arah kehidupan ideal. Ia juga merealisasikan impian manusia dalam mengejar kesihatan yang lebih baik. Hidup sihat ialah impian semua orang. Di Beijing, seorang gadis muda yang jatuh sakit berdoa kepada Tuhan agar keajaiban muncul. 你原来也没什么症状吧？就是活动之后可能会心悸，有点累，是吧？就是胆固醇一直特别高。胆固醇高是另一个问题了。上班的时候就是感觉有点头晕，我去体检了，确诊了，就是 MDS。 MDS yang disebutkan Li Shuang ialah sindrom myelodysplastic. Sebahagian pesakit berisiko tinggi akan menghidapi leukemia. Malangnya, Li Shuang berada pada tahap awal leukemia. Pemindahan sel hematopoietik juga dikenali sebagai pemindahan sumsum tulang yang merupakan salah satu kaedah rawatan leukemia yang berkesan. Tempat ini ialah Bank Sumsum Tulang di Bulan Sabit Merah Cina. Ia tempat untuk kelangsungan hidup pesakit leukemia. Terdapat lebih daripada 2.8 juta data sel hematopoietik para sukarelawan. Sumber data ini dikongsi dengan Bank Sumsum Tulang di 58 negara dan wilayah di seluruh dunia. Namun, susah untuk menemui sumsum tulang yang sepadan. Kebarangkalian menemui sumsum tulang yang sepadan hanya 0.001%. Kesepadanan Li Shuang dan keluarganya hanya separuh sahaja. Ia tak dapat memenuhi syarat untuk menderma. Namun, Li Shuang tak boleh tunggu lama. "哎呦，当时我这心里边咯噔一下，我肯定我是着急了，真是流了一道眼泪。我这也没敢让他看见，我也没敢跟他说。等到了这儿，我就把眼泪擦干了，我得。 最起码后边得当他的坚强后盾，也不能全都慌了。 Semasa Li Shuang didiagnosis, dia baru 1 bulan berjanji temu dengan teman lelakinya. Dengan galakan keluarga dan teman lelaki serta harapan terhadap masa depan, Li Shuang yang muda tidak pernah menyerah. Harapan akan selalu ada. Wang Qiaochun dari Hospital Renmin, University Peking dan rakan-rakannya dari seluruh dunia memiliki harapan yang sama, iaitu memastikan setiap orang memiliki penderma pemindahan sel hematopoietik yang sepadan. Sel T ialah kunci keberkesanan pemindahan sumsum tulang. Ia adalah agresif,
Ia boleh membunuh sel tumor dan sel normal dalam tubuh pesakit pada masa yang sama. Matlamat Huang Xiaochun adalah menjinakkan sel T ini. 大家都认为这个 T 细胞是关键，所以老外一直在想很简单的事，我把 T 细胞去除不就行了吗？你把这个 T 细胞去掉，它细胞长不进去，长进去了以后呢，它没有抗肿瘤作用，所以你是减掉了抗宿主病，结果病人死掉了。 Huang Xiaochun membuat penyelidikan selama puluhan tahun. Dia berharap dapat menemui cara untuk menjinakkan sel T. 我们呢，换了一个方式，就把病人的 T 细胞在做之前进行教育，跟病人的 T 细胞说：你进去以后啊，不要去攻击我们病人的细胞太多，你是来帮他。等到长好了以后，你去打敌人。 误伤了一点，我们也认，移植本身的核心问题就解决了。 Pemikiran ini adalah mudah dan terus. Namun, prosesnya adalah jauh lebih rumit. Pada tahun 2000, pemindahan sumsum tulang haploid dentikal pertama Huang Xiaochun berjaya. 2000年做了第一例，好像解决了他的植入，抗宿主病也不是很重。我们做了第一例，我们在想是不是我们撞的，不一定靠谱。 做了第二例也没数，我们是做了很多例，然后再去找共性，终于到了100多例的时候，我们才比较相信这是靠谱的。就到了2016年的时候，世界骨髓移植学会说：“哦，你们做的这个体系真的是解决了这个半相合的问题了，所以成为北京方案。” Rencana Beijing membolehkan Institut Hematologi Hospital Renmin University Peking yang dipimpin oleh Huang Xiaochun menjadi pusat pemindahan haploid dentik dengan peratus kelangsungan hidup pesakit tertinggi di dunia. Peratusan keseluruhan mencapai 75% hingga 89%. Ini mencapai keberkesanan yang sama seperti pemindahan dari penderma yang sepadan sepenuhnya. 人人都有共治，就是半相合。从人群的角度说，它几乎 100%能找得到这样的共振，有些特例也不会超过1%-2%，所以我们准确的说法是，北京方案基本实现人人都有移植共振。 Li Shuang dan keluarganya akan selalu mengingati 26 Ogos 2019. Dia menerima rawatan di Hospital Renmin University Peking dengan membawa harapan terakhir. Li Shuang meletakkan kepercayaannya pada Dr. Huang Xiaochun. 这个时候可以说是胆红素下降了，我觉得这个病人应该有机会了。 Dr. Huang Xiaochun ingin selamatkan Li Shuang dengan rencana Beijing. Adik yang 6 tahun lebih muda daripada Li Shuang menderma sumsum tulang dan sel induk darah bersebelahan. Meskipun kesepadanan adik dengan Li Shuang hanya separuh sahaja. 挺害怕的，因为当时还不太了解嘛，然后就觉得可能特别疼、特别痛苦。我也做了很久的心理准备，但是其实做完了发现也还好吧，像做了一场梦一样。 Semuanya tidak nyata seperti mimpi, tetapi semuanya berlaku dengan begitu jelas. Di dalam ruang steril, darah sumsum tulang adik perempuan disalurkan ke dalam tubuh Li Shuang dengan perlahan-lahan. 很多科学问题大道至简，就这个道理。你内层纸一捅破了，它就是很多事很简单。科技改变人生，就是不完全按你定位来的，要靠你做来的。 Kehidupan Li Shuang akhirnya sudah berubah. 挺好的，你。对，挺好的。啊，当时给你这个做不做还在那里纠结呢，你的胆红素太高。是。最后讨论完了以后还是不错的。 啊，你是做什么工作？我之前是做销售的。做什么销售？教育行业，我业绩压力比较大。业绩明年再考虑，今年不考虑业绩啊。Di China, leukemia berada di kedudukan ke-9 bagi kematian akibat tumor malignan. Pada setiap tahun, terdapat sekitar 15,000 orang pesakit leukemia baru di China yang berumur bawah 18 tahun.
Permintaan bantuan yang Huang Xiaochun terima daripada pesakit setiap hari merupakan soal hidup atau mati. Good morning, everyone. How are you feeling? I feel fine. I don't have any side effects. I am very happy and very glad and very proud to be your patient. I'm proud of you. Thank you very much. 医学，它是在科学基础上的一门艺术。 它兼具科学的特性和社会和人文性，要有知识，要有技能，要有创新，更要有责任和担当和人文情怀。只有这样才能会成为大医生。我觉得如果没有说就是中国半相合技术这么成熟的话，可能对于我们这类患者，真的这个就是一个不治之症了。我移植之后，效果也挺好的。 到现在为止，我的体温也都特别正常，然后饮食的话也都特别好，基本上挺能吃的。Rencana Beijing yang dibekalkan oleh China telah menyalakan harapan bagi pesakit leukemia di seluruh dunia. Malam sebelum Tahun Baharu 2020. Konsert Tahun Baharu Orkestra Simfoni Shenzhen diadakan seperti yang dijadualkan. Penyertaan pemain selo Mao Cheng-ye dalam persembahan ini adalah sebuah keajaiban dalam hidupnya dan juga keajaiban perubatan. 4 tahun lalu, Mao Cheng-ye sedang belajar muzik di Universiti Kebangsaan Singapura. Rasa sungguh kecewa setelah mendapat keputusan diagnosis. 我爸爸妈妈甚至是一夜之间白了头，特别的揪心，因为不知道会发生什么。Menurut pemeriksaan doktor, terdapat tumor di salur darah otaknya. Kedudukan tumor itu bukan sahaja menggugat nyawa Mao Cheng-ye, ia turut melenyapkan impiannya di dalam bidang muzik. 非常活泼，也非常阳光灿烂。 一定要做好这个手术，让他成功的返回他的舞台。Angioma perlu dibuang tanpa merosakkan fungsi muzik otak. Atas sebab ini, Dr. Ku Chan-wen merancangkan pembedahan dengan prosedur kraniotomi secara sedar. Bagi pastikan keberkesanan dan kejituan pembedahan ini, dia guna robot pembedahan Ryomi yang dibangunkan oleh pasukan Dr. Liu Da. Pembedahan yang melibatkan manusia dan robot ialah kes domestik pertama. Ia juga jarang ditemui di seluruh dunia. Robot pembedahan Ryomi ialah sistem pemanduan arah pertama pembedahan saraf yang dibangunkan di China. Sebelum ini, doktor perlukan masa 1 jam untuk mengetahui kedudukan tumor. Sisihannya tidak boleh melebihi 3 mm. Dengan bantuan robot pembedahan Ryomi, robot ini dapat mengesan kedudukan secara tepat dalam masa 2 minit dengan sisihan tidak melebihi 0.5 mm. Ini dapat mengatasi risiko tinggi pembedahan kraniotomi tradisional dan masalah invasif dalam pembedahan rangka. 医生利用这个3维的影像进行手术的方案的规划，穿刺的路径从哪儿进，进到哪儿，进多深。 这是医生在3维的模型上定制好的。Ini adalah paparan yang mengejutkan dan juga menakjubkan. Dalam proses pembedahan, Mao Cheng-ye disedarkan daripada anestesia. 我脑袋现在是开的。没有，只有一个小孔。 Doktor meminta dia untuk terus bernyanyi. 在这个功能测试情况下进行手术，来达到它这个功能不要废损。它的音乐功能在不断的演示过程中，我们去切除，这个是最精准的。如果要是有影响，它就唱不出来了，节律也会偏了。 不快乐，说了
Rasanya inilah lagu yang bernyawa. Suara Mao Chang-ye sangat halus tetapi rentaknya tepat. Teknik hebat para doktor dan rasa hormat terhadap kehidupan, kegairahan Mao Chang-ye terhadap muzik, serta kesempurnaan robot bedah sama-sama memainkan simfoni pujian bagi kehidupan. 激动因为我做的手术非常多，能够从手术台上下来以后唱着歌出手术室，我还是头一次。最让人欣慰的就是这样的一个孩子的艺术生命得到了保留。结合机器人做的非常典型的一台非常完美的手术。感恩，非常感恩，感谢306医院给了我重新生的一次机会。我特别感谢咱们祖国有这么强大的、发展这么快的科技。Harapan dan keinginan mengejar kesihatan dan panjang umur ialah kemahuan terindah bagi umat manusia. Teknologi terkini dan idea inovatif ibarat cahaya matahari yang menyinari kehidupan orang ramai. Ia membuatkan kehidupan lebih cerah, lebih hangat dan lebih terjamin. Ia juga mewarnai kehidupan dan memberikan harapan kepada orang ramai.人的未来寿命可以达到100岁以上，而且很健康的活到100岁，没有太多痛苦。这就是我对未来美好生活的一种期待。我认为呢，在目前的医学技术的发展下，这种梦想是完全可能实现的。我觉得美好生活呢，可能就是说，每一个老百姓都能够享受到最优质的这样的一些这个衣食住行、医疗服务需求。我们的美好生活的追求就是说，一个非常美好的环境里面，能够创造出美好的成果，能够分享这样美好的成果。天空里展开想象的翅膀，我的祖国。自己能这个很健康的活着，并且能够对社会有帮助，我就觉得是美好生活。幸福的滋味一如既往，歌声。